Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Satu ayat surah Al-Isra, iaitu malam ni kita munasabah kita masuk bulan Rajab. Tempat teh kita ni golek ke tiap-tiap masjid tu dia nak adakan majlis mengingatkan Isra wa Mi'raj, mengingat Isra dan wa Mi'raj. Lalu tu munasabah yang kita melalui di dalam bulan Rajab, walaupun ada khilaf para ulama masalah tarikh tepat berlakukan Isra Mi'raj, ada khilaf di antara pihak ulama. Setengah kata bulan Rajab, setengah kata bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, setengah kata bulan Ramadan, setengah kata bulan Dzulqa'dah. Tetapi masyhur di tempat teh kita ni dan masyhur di segi bentuk kauli perkataan orang tu adalah bulan Rajab. Walaupun ada khilaf para ulama yang mana sahih begitu begini, itu yang bukan maksud kita nak kepada berlakunya, bukan maksud kita nak kepada tarikh yang berlakukan Isra wa Mi'raj. Hak kita naknya diri kata berlaku Isra wa Mi'raj. Isra Mi'raj ni satu benda wajib kita percaya. Pia-pia tak percaya Isra wa Mi'raj, kata berlaku di Nabi, demo ni bukan orang mukmin. Bukan ni demo ni bukan seorang orang yang beriman, bukan pada orang yang beriman. Sebab dia sudah buat barang yang hak Tuhan sebut dalam Al-Quran. Di dalam surah Isra ayat mula-mula subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram tu. Sebab demo ni wear dah satu ayat. Apabila orang wear satu ayat daripada ayat Al-Quran, demo ni bukan pada orang Islam, demo ni gomak berimeh dengan kitab. Lalu tu kita malam ni kita sudah tahu dah kata Isra, Nabi berjalan daripada Masjid Haram, mula situ pergi sampai Masjid Aqsa. Itu yang kita sudah tahu belakang dah. Isra makna kata berjalan malam. Jalan malam mula daripada Masjid Haram sampai Masjid Aqsa. Orang panggil Isra. Adapun Mi'raj, Isra Mi'raj. Mi'raj ni mana kata araja. Araja mana kata naik langit. Ambil di Masjid Aqsa sampai di Sidratil Muntaha. Sampai situ. Walau qad ra'a orang panggil nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha wa indaha jannatul ma'wa. Nabi naik sampai dek no. Ambil di masjid
ambil daripada Masjid Haram sampai Masjid Aqsa, jalan sebelah malam, panggil Isra. Ambil daripada Masjid Aqsa naik sampai di Sidratil Muntaha, orang panggil Mi'raj. Isra, Mi'raj. Dua-dua ni kena kita percaya dan juga wajib kita beriman. Wajib kita beriman sebab barang ni barang sam'iyah, barang kena dengar. Nak pergi kecek lebih hak tak boleh Isra Mi'raj ya, sebab orang hak kena naik Nabi ya. Nabi dengan Jibril ya. Orang hak kena naik. Orang naik Isra Mi'raj ni pia hak kena naik Nabi. Abu Bakar tak ada, Umar tak ada, Usman tak ada, Ali tak ada, sahabat lain tak ada. Orang naik seorang, orang jalan seorang, orang naik seorang pia Nabi bersama dengan Jibril. Apabila benda ni berlaku di Nabi dan bersama dengan Jibril, orang yang duk royak ni pia Nabi royak. Lalu tu Isra Mi'raj ni pasti kena dengar daripada Nabi. Nak pergi dengar dengan orang lain tak boleh, kena Nabi cerita. Fak-fak sahabat ke, fak-fak ulama hadis kata ne belah orang duk kecek ha Isra Mi'raj fak para sahabat. Masuk pada Anas, masuk pada Ibn Abbas, masuk belakanglah. Ne belah orang ni taliye royak Isra Mi'raj. Lalu tu Isra Mi'raj ni kita nak faham kata berlaku Isra Mi'raj ni, kita terima kasih kepada tok guru dulu, tok imam dulu. Hak duk kira Isra Mi'raj wa masuk dalam masjid ni boleh kita beriman dengan mudah, percaya dengan mudah ni jaksa pokok ya ni. Kalau kita tak biasa dengar, kalau kita tak ada iman yang dengar benda ni, yang kata katung cerak selalu dah. Apa duk royak katung ni? Tapi dengan sebab orang tua dulu duk asuh, mari kita percaya dengan mudah, tak ada kena duk pauk mana. Lalu tu kita orang-orang dulu tu dia bersungguh benar Isra Mi'raj. Dia baca sungguh cara ya. Siapa haji orang panggil ada caca, ada cendol lah yang memang dulu tu. Tu siapa kecek biasa mudah tu lah, ada caca, ada cendol, cara ya lah. Tetapi yang kita nak kecek Isra Mi'raj dengan masa 2-3 senah ni, 2-3 minggu lah kita nak kecek Isra Mi'raj ni. Kita kena ingat molek kata berlaku di Nabi satu-satu tu bukan pasal berlaku tu nak pergi, bukan. Sebab apa Nabi hijrah? Ya ada sebab. Sebab berapa Nabi berlaku Isra Mi'raj? Ya ada sebab. Tu sebab nak boleh berlaku Isra Mi'raj ni kecek mudah-mudah Nabi ni hati sebab otak tan nak mikir tak boleh, nak kira lagi tak boleh. Sebab sekak dalam perut, sakit hatinya, putus asanya, habis gamaknya, habis gamak sungguh. Sehingga Aisyah tanya apabila berlaku peperangan Uhud. Peperangan Uhud ni mati 70 orang. Orang yang mati dalam 70 orang tu pia Hamzah, pak saudara Nabi, hak Nabi kata khairu ammi Hamzah tu. Sebaik-baik pak saudara ku Hamzah. 70 orang mukmin mati. Lepas tu Nabi cedera patah gigi. Nabi kena orang panggil topi ya, kena tedem tu cocok masuk dalam celah kain ni. Nabi sakit kelik. Dan sahabat banyak sakit. Tapi Aisyah tanya, ada tak pergi hari yang hak menguasa apa sakit lebih dah hari ni Muhammad? Ya Rasulullah, yang lebih pada
hari Uhud ni? Ada tak? Pada Uhud ni hari yang Nabi sakit, orang Islam mati ramai. Aisyah tanya, ada tak pergi? Nabi kata, ada hari yang aku klik kepada Taif. Di Taif ni 2 orang Nabi pergi. Nabi dengan Zaid lagi. Nabi seorang, Zaid seorang. Tapi Nabi kata lebih berat, lebih aku lemuh daripada hari Taif tu lagi. Jadi perang Uhud ni besar dah, susah Nabi ni. Tapi Nabi tak bilai berat lagi. Gi bilai hak gi klik Taif tu. Sebab gapo? Boleh kata perang Uhud mati dah tu, Nabi patah gigi dah, cendera cocok dah tu, bawa ukur dengan Taif tu, Nabi kata berat Taif lagi. Sedangkan Taif 2 orang, Nabi pun sakit juga, darah mengalir mik di kepala sapatu mik. Dengan sebabnya kau perang Uhud, sungguh nak orang Islam mati 70 orang. Sungguh Nabi kena apa? Kena topi sat ni cocok dagu ni. Sehingga orang kata Muhammad mati. Nabi ni selok. Tapi Nabi kelik ada boleh sorak lagi, boleh panggil fak sahabat, boleh kecek lagi, kerana boleh halah lagu mana fak kita ni, walaupun halah tak ada nampak teruk. Nak kata benar sangat tak benar, nak kata halah tak halah perang Uhud ni tengah bawah molek. Boleh kecek dengan sahabat, boleh wang pen mula, boleh wang you tasak mula. Tetapi di Taif ni Nabi taklah darah nak gantung pia. Nabi mengadu dengan Allah Ta'ala, sehabis-habis mengadu. Gapo boleh nak berlaku Isra Mi'raj? Ya bukan kata pada hari itu saja. Ya cerita ya duk mari di tahun Tuhan uji Nabi. Mula-mula mati Abu Talib. Ni start dah sini ni. Mati Abu Talib ni pak saudara Nabi. Abu Talib ni pak saudara Nabi. Kasih di Nabi, saya di Nabi saudara anak. Kalau orang tanya Abu Talib tu, piak ni. Abu Talib tak jawab anak saudara ya. Dia jawab kata anakku. Abu Talib ni masa tu dia jadi pemimpin Mekah. Jadi pemimpin Mekah. Abu Talib kata guna di atas pemerintahan yang Mekah tu. Dia kata pia-pia nak turut agama nenek moyang pun turutlah. Pia-pia nak turut agama Muhammad pun turutlah. Ku tak lari turut agama Muhammad dan ku tak murih pia tinggal agama nenek moyang. Ini orang panggil polisi nak yobai Abu Talib. Jadi Nabi ni ada okat boleh gi dakwah Islam tu dengan seri tu panggil boleh, dengan buka. Walaupun ada dengan mana ketika ketika nusuk mula-mula, tetapi Nabi boleh buka. Buka tu ada orang duk netai dengan mulut, duk netai gitu, netai gini. Tapi tak apa asal tidak ada khenak mungku, tajah mungku, darah mungku. Ada pun nak kata gila itu, nak kata sesak, nak kata gapo itu duk ada situlah. Tapi siapa hamba tu baik darah ini tak ada. Sebab Abu Talib duk pegang tajuk. Apabila Abu Talib mati di atas bukit Islam pula. Bukan Nabi saja dak nak suruh Abu Talib masuk Islam. Semua sahabat Nabi duk cerita bila Abu Talib nak masuk Islam. Tetapi sudah akhirnya Abu Talib tak masuk Islam. Abu Bakar apabila ayah dia masuk Islam, Abu Bakar tiak dapat Nabi. Nabi kata mun tiak apa Abu Bakar, ayah masuk Islam. Aku mujur ayahku masuk Islam. Tetapi sebenarnya kalau Abu Talib masuk Islam, aku mujur lebih badaning lagi. Nabi Nuno. Ini nak kata
orang pera Nabi, orang kasih Nabi, tapi tak turut Nabi, tak jaya juga. Kasih Nabi tak turut Nabi, tak jaya. Turut Nabi tak kasih Nabi pun tak jaya juga, seperti munafikin. Munafikin turut Nabi, tempat yang boleh turut turut. Semaya Jumaat sahwah, Nabi pergi kanan ya pergi, turut Nabi. Nabi semaya ya semaya, Nabi puasa ya puasa, tapi dia tak kasih di Nabi. Ini munafikin. Kasih serta turut dia baru jaya. Sahabat kasih dan turut. Lalu tu Nabi ni, apabila Abu Talib mati, Abu Talib mati ni, ketika nak mati Abu Jahal pun dia ada. Sebelah Abu Jahal ada, sebelah Nabi dia ada. Abu Lahab pun dia ada. Nabi kata, ya ammi, qul la ilaha illallah. Pak saudaraku, mengatalah la ilaha illallah, tiada Tuhan lain melainkan Allah. Mengatalah supaya aku ni haju, aku nak berhujah dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat ni, supaya selamatmu. Nabi suruh Abu Talib kata. Abu Talib tak kata sikit habuk. Abu Talib kata, sebab Abu Talib tahu, dia kata la ilaha illallah ni, dia kena gombok habis barang hak dia duk pegang. Berala atas Kaabah 300 ekor lebih tu, dia kena gombok berhabis. Tak ada Tuhan sebenar, tak ada kuasa sebenar, tak ada yang berbekas illallah malaikat Allah. Dia tahu. Bukan setengah-setengah kata la ilaha illallah hati syirik. Mulut la ilaha illallah tapi hati tak gombok dalam ni. Hak duk sipu, hak duk saruk dalamnya tak gombok. Abu Talib apabila Nabi Muhammad suruh la ilaha illallah, kata la ilaha illallah tu, Abu Talib tahu kata. Dia kata kelimah ni, dia kena gombok habis bagi hak duk ada dalam hati, hak duk gantung hak syirik dengan dia. Abu Talib kata, aku tak kata. Aku takut orang belakang kecek kata Abu Talib tinggal agama nenek ya. Mati Abu Talib. Nabi duka cita. Nabi minta apung nah Tuhan larang jangan minta apa pada orang kafir. Tetapi sabit pada hadis Muslim, Allah Ta'ala meringankan azab kepada Abu Talib. Dengan tu, dengan sebab dia tu buka ruang untuk orang dakwah walaupun dia tak masuk, sehingga api neraka tak bakar dia diri dia tu. Tetapi api neraka masuk di hujung kaki, gelegak pala-pala, sehingga dia suka kata ialah yang kena azab lebih, orang panggil azab berat sekali ialah. Dia sangka kata ia kena azab lebih sekali, padahal dalam neraka Abu Talib seorang yang diringankan daripada azab-azab orang lain. Satu, Abu Talib mati pia, mati orang baik belakang, mati orang bergerak, orang panggil orang duk benglang belakang. Duka cita dah. Apabila mati Abu Talib, pia naik gati Abu Jahal. Kita tahu dah Abu Jahal yang naik gati pasal mana. Abu Jahal naik gati pasal mana, kita tahu dah. Nak tengok Firaun zaman Musa, nak tengok Firaun zaman Muhammad, kita tengok Abu Jahal. Ukur dia pas setara tu nah. Apabila Abu Jahal naik, khenyek orang Islam tu habis gamak sungguh, khenyek sungguh. Fak Bilal, fak Ammar bin Yasir tu, fak ni duk kena masa Abu Jahal meletah dah ni. Abu Bilal letak batu besar atas dada Ahad godai piak. Siapa mati nak. Setengah sahabat mati di dalam fitnah tu. Meletah Abu Jahal dah. Abu Jahal orang baikot orang jangan ihtikar. Jangan jual dengan Fak Muhammad, jangan beli Fak Muhammad, jangan duk gaul dengan Fak Muhammad, Fak mengikut Muhammad. Sehingga Abu Jahal biasa kata,
jangan jual. Menjual mahal lah. Agali mata memuakit naik barang yang tinggi kepada fok-fok Muhammad, mengikut Muhammad. Tetapi kalau barang mu hari mandang barang tak habis, aku dhamin, aku sebagai orang jamin, rapakan barang mu aku nak beli sendiri. Sehingga orang Islam masa tu kena makan daun kayu, pucuk-pucuk kayu dan kulit-kulit kayu hak muda-muda untuk nak jaga perut. Ini bukan garisan daripada sifat kemanusiaan. Satu orang panggil, apabila Abu Talib mati, Abu Jahal naik, susah Nabi. Lagi pula Nabi Muhammad Khadijah mati. Tahun tu tahun duka cita, Nabi orang panggil tahun duka cita. Nabi Muhammad mati, nama Khadijah mati ni, kita nak ingat molek Khadijah ni, Nabi kasih di Khadijah setara mana ni. Saya tak ada gambar nak cerita setara mana, tapi boleh royak kata Halah binti Khuwailid, Halah kakak Khadijah, dia pergi cari rumah Nabi sedang Nabi duduk semaya 2 rakaat. Nabi duduk semaya sunat. Dia panggil, ya Rasulullah. Suara Halah tu serupa dengan suara Khadijah. Suara ya. Nabi cepatkan semaya. Aisyah duduk tengok rupa. Nabi cepatkan semaya. Dia suka kata Khadijah ni kelik, mak cari ya. Bukan tamada ni, kasih pasal ini ni. Kita sebut kata bini sorang bini sakit kepala lebelah. Tak, Nabi ni sebut kata bunyi Khadijah mati lama dah. Tapi Halah kakak yang mari panggil Nabi tu, Nabi meh dengan suara Khadijah. Nabi cepatkan semaya. Khadijah tu be akan tengok. Nama Aisyah. Aisyah tak cemburu dengan Hafsah, dengan Maimunah. Hafsah tak cemburu. Nama Aisyah tak cemburu. Aisyah duk cemburu kali dalam kalangan bini Nabi sebelah dengan Khadijah ni, duk cemburu hak mati dah. Bukan tamadan, hak hidup cemburu hak mati dah. Siapa Aisyah tanya ke Nabi, kerana duk ingat hak tua, seorang yang tak ada gigi. Nah, tu istilah Aisyah dah. Nabi kata, aku ni Tuhan menikmati denganku dengan Khadijah banyak perkara. Salah satunya Khadijah tu tidak ada seorang masa orang duk kupu belaka aku klik royak Islam dia ya orang mula-mula percaya. Sedangkan orang lain tak beriman, ya beriman. Yang dua Tuhan menikmati kepada aku dengan Khadijah ni, anakku ni nere daripada Khadijah, dengan Khadijah. Yang Tuhan tak ada beri anak kepada isteri lain, mereka Maryah seorang, Ibrahim. Khadijah bela untuk agama sehabis harta ya. Ini Khadijah bela untuk sokong agama sehabis harta ya. Kita berani gedak lah. Nabi dakwah, Khadijah bela harta ya. Nabi dakwah, Khadijah bela harta ya. Nabi tak ada kasih lagu mana. Ini nak kata mati Khadijah. Orang panggil semangat dalam mati. Abu Talib semangat luar, Khadijah semangat dalam. Apabila Nabi tu tengok keadaan orang Mekah, orang mengikut dia kena ditinak demo, Abu Jahal pun kerasi. Jangan duk buka ruang kepada Muhammad mari dakwah agama dia. Klik rumah pun semangat habis tak ada Khadijah. Nabi detik mikir mari wasa nak pergi kecek di kampung Taif. Taif dengan Mekah ni 1 kilo lah. Kalau nak kecek bahasa-bahasa kita, bahasa jela ni enggak, seumpama kata Taif tandingan cenak lah kecek tu lah. 70 kilo lebih 100 di bawah ni lah. Nabi hadap ke Taif.
Duk seka kata orang Taif terima. Di Taif ni dia tak serupa dengan Mekah. Sebab Taif ni ya ada pohon kayu, ada air terujung ada di Taif. Negeri basah sikit. Mekah ni kering. Tidak ada belaga macam Zamzam itulah. Taif ni ya ada air sungai, ya ada dengan air tujung, bagi panggil tempat basah sikit. Nabi pergi di Taif dengan harapan yang tinggi. Duk kata orang Taif tu terima. Orang Taif terima ajaran Nabi ni. Tetapi tak serupa dengan Nabi kira. Nabi pergi tu dikecek dengan kepala fak-fak Taif tu. Saya ingat ulama tarikh kata Nabi getuk pintu tiap-tiap rumah yang dianggap menjadi pemimpin orang Taif masa tu. Tetapi semua ditolak. Tolak tak apa lagi. Suruh fak-fak atapan, fak wairun. Mari pergi toko batu, giduk di pala jalan 4 lekak, pegang Muhammad. Gitu habis ramak dah, jauh dah. Siapa pak ditolak, tolak dah, kena pegang pula. Lari Nabi. Masuk le kebun Jabir nah. Wah Jabir. Tuai kebun Jabir, wiwah Jabir, nampak dak lembek ni. Nabi bismillah. Dia kata gapo ni? Orang panggil gapo ni? Mun kata kelimah gapo sana bismillah ada. Nabi akik lah kata demo ni daripada kapung. Ya Nabi Yunus. Ya telitah. Kata kapung ya tu Nabi Yunus ada dulu. Ya telitah kata mu tahu mana? Kata tempat kapung kuduk tu tempat Nabi Yunus. Nabi kata kuroso. Lalu tu demo tu mucak sudah. Boleh seorang tu kalau boleh lah dia lari. Nabi kelik di Taif, darah sapal tumik ni. Dengan Nabi mengaku tidak ada upaya, ngadu dengan Allah Ta'ala. Nak pergi serah dana lagi. Serah nak pergi Mekah pun tak boleh. Nak serah, nak kelik Mekah, tak boleh dakwah di Mekah. Orang Mekah kena tinak. Mari dakwah sini kena pegang. Hamak serta pegang. Habis gamuk Nabi. Benda kena dakwah, tapi setanapak masa tu tak wikir abuk keadaan orang tu tolak belakang. Mekah kena tolak ajaran. Jangan mengikut agama Muhammad. Patu fak mengikut dah kena azab. Nabi naik pergi di Taif, kecek dengan fak Taif. Fak Taif tu tolak sadah pegang Nabi pula. Ini Islam. Nak boleh jadi piyah tak kepala buat kita ni bukan mudah lah. Buat kita apabila boleh Islam nampak mudah dak. Jadi supaya boleh dengan saka, supaya boleh mutu kereta dengan saka tu. Ya ada cana. Ada cana. Supaya boleh kebun getah dah. Gapo orang panggil boleh kebun getah tu. Tebal-tebal lah. Oh jangan pok tanah. Pok ni nak orang masuk matang tu pun upah mikir-mikir takut luka. Boleh dia anak tebal lah. Mak matang tebal jual papai. Jual kayu sini lah. Dia tak cakna. Lalu tu nak kata fok kita ni ibu kita mikir sikit kata Islam Nabi gi dakwah demo tolak gapo semua tu dengan kita boleh jalan tu baik mana. Abu Talib orang pegang Nabi tak boleh masuk Islam. Firaun orang pegang Musa tak boleh masuk Islam. Kita orang tak ada pera pia dan tak ada biasa jumpa dengan Nabi dengan Nabi tak biasa jumpa. Bahkan kadang-kala kita baca Quran tak faham. Bahkan kadang-kala kita baca hadis di mana hadis tak tahu. Tetapi dengan hati yang bersih kita terima Islam dengan boleh terima Islam. Ini tu heavy ni. Kalau turut ngarai kita tu nak kata faham Islam dengan Quran baru duk belajar Quran baru duk betul huruf baru nak kata faham dengan hadis gapo hadis ning tu heavy betah-betah kita ni.
Seolah tahu mic pak bokocek selalu dah. Tak ada nilai kau ada apa-apa dah. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Kita puji Allah Taala lah. Tuhan beri nikmat Islam, nikmat iman kepada kita. Tengah-tengah Nabi duk kelik tu. Nabi lari kelik tak gerak dah. Nabi mengadu sudah habis gamak. Ya pun Nabi pun habis gamak lah. Walaupun hadis untuk mengadu ni menjadi hadis dhaif tetapi disokang hadis sahih banyak. Lafaz tu dhaif tetapi disokangkan daripada hadis sahih yang lain lagi tu, itu menjadi bentuk orang panggil boleh kita berdalil kerana sebab mengadu Nabi tu. Nabi lenggak naik di awal, nampak Jibril duduk di atas awal tu. Nah, Jibril panggil ya Rasulullah. Nabi tengok Jibril rasa semangat sikit. Tengah-tengah Nabi duduk jalan di celah bukit, malaikat jaga bukit kata, nak wi ruang dak kepada aku ya Rasulullah. Aku nak pekukkan bukit belakang dengan bukit dapai di kampung Taif ni, aku nak pekuk sekaligus. Wi mati habis orang Taif. Nak wi dak Rasulullah. Nabi jawab kata tak boleh. Aku harap-harap yang tubik daripada sulbia tu orang beriman dengan Allah dan tidak syirik dengan Allah. Nabi harap anak cucu je, tak ada harap di puak ni dah. Ini Nabi ni napah panjang. Nabi ni napah panjang. Kita orang nak kerja agama, nak dakwah agama napah kena panjang. Jangan napah pandak. Nampak pak hukum, nampak pak hujum, nampak selingan kita sikit tu kita murih dah. Wek mau kemecak dah. Wek mau tak sepada dah. Kalau nak kerja agama, ingat molek kena napah panjang. Sebab agama ni Tuhan ujikan orang yang duk sebar tu, Tuhan uji. Tuhan cuba banyak orang nak kerja menegakkan keadilan, menegakkan keimanan. We orang tu kenal orang, we kenal Allah, we kenal agama Allah. Untuk nak mengadilkan, demo ni kena napah panjang sikit. Sebab demo ni kena tinak lebih pada gu hak yang duk goyak tu. Kena comti banyak, kena gapo semua, gitulah. Itu sunnatullah. Tuhan buat pasal itu. Nak tukar tak boleh. Semenjak Nabi Adam, semenjak Nabi Nuh, siapa kekmat, cerita orang nak bangun agama, cerita orang nak menegakkan keadilan, cerita yang kena duduk pasal ni. Tak ada nampak cerita lain. Kita tengok di Turki, di Syam, di Syria, orang nak menegakkan tolong orang Syria dikena kata pukakan rai ni. Orang jahat seperti Erdogan, dia kata orang jahat. Tak tengok kan kata Erdogan ni tolong orang Syria ni berapa juta duduk dalam Turki. Tapi orang duk bunuh orang Turki tu, orang Syam tu, dia akak berdera, di bilik akik butangi. Pak Erdogan tu bukan orang Islam, bukan orang kafir saja, duk kata jahat, duk kata gitu. Sedangkan Erdogan duk tolong orang lari. Boh ke dalam kalangan tok guru Arab sendiri pun tak faham juga. Duk comti juga kepada Erdogan. Kata Erdogan gitu, Erdogan gini nak bangun Islam baik mana, janguk-janguk tak taruh. Gitulah duk kata kepada orang yang buat baik kepada manusia. Ini ayat kata kalau nak menegakkan benda kebaikan, nak menegakkan benda benar, minta demo tu kena napah panjang. Kalau napah pandak tak boleh hidup. Napah pandak tak boleh hidup. Hari ni tak jaya, tengok esok jaya ke tak. Atau lusa, atau tulak sehingga mati ya. Kalau mati anak cucu ya. Nabi tengok siapa dek tu. Apabila Nabi sebab penuh, sining di mengadu, sining di Mekah pun kena tinak demo. Mari kok ni pun kena demo. Kalau fak kita ni nak macak ke tak, daripada duk kapung kena hamat, kena hina, kena kata, kena wican, kena kata demo berat-berat. Di sana
ditolak, dipegang, kena lari. Lalu tu Nabi mengadu. Sebab itulah Allah Ta'ala orang panggil adakan Isra' Mi'raj terhadap Nabi. Tuhan kata guna subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini ayat Isra', ayat yang cerita kata Nabi gi Isra', Nabi gi Masjid Haram, mula Masjid Haram gi sampai Masjid Aqsa. Tu dia kata subhanalladzi, maha suci yang buat jalan asra bi abdihi. Tak ada ayat mula dengan subhanalladzi. Malaikat surah Nisa mula dengan subhana. Sebab gapo Tuhan buat dengan subhana dulu? Sebab orang dia percaya sudah ni, dia takut baca cerita Nabi Muhammad ni cerita lain. Kita tengok cerita Uzair ibnullah, orang Yahudi kata guna Uzair ibnullah. Sebab apa boleh Uzair ni anak Allah? Uzair ni Tuhan mati 1 tahun, kemudian dia bangun hidup semula ingat kitab Taurat. Uzair ni dia lari satu gajah kerana ingat kitab Taurat. Apabila dia lari masuk gua, dia tidur lagi gua tu. Tuhan tidur kan 1 tahun. Lepas tu dia bangun, dia ingat kitab Taurat, dia bangun pergi kecek dalam masyarakat. Dia suka kata dia tidur sekali hari ya. Padahal beratus tahun dah. Tengah dia naik itu, tengah dia bangun tu keadaan masyarakat masa tu terima. Tak ada orang ingat kitab Taurat masa tu. Uzair ni lalu kata orang ingat kitab Taurat masa ni demo ni bukan orang tamada, demo ni kena anak Allah juga. Lajak tu jatuh parik cara dia. Isa apa tu juga Isa. Mak tak ada mak saja. Dan Nabi Isa boleh ke apa? Boleh sembuh nyakit baras, juzam. Boleh boleh Tuhan sembuh melalui mukjizat lah. Dan boleh hidup orang mati. Kalau kita tanya ya, Isa, aku makan gapo tadi? Dia royak so. Oh, kalau guning anak Allah ni, marilah nyakit gapo pada masa Isa dah ada, masa tu belum naik langit, hilang belaka nyakit. Kalau corona masa jalan ni pada sekaligus dengan Isa lah. Oh, orang yang bijak, fubak bijak, hidup orang mati boleh tahu barang dari rumah boleh ni. Kalau guni demo ni anak Allah, tengok pok ya tak ada. Ibnullah kata anak Allah. Ini telajak orang Kristian. Tuhan pun supaya tu jaga. Takut orang mukmin percaya kata Nabi Isra, Nabi Mi'raj naik langit sudah tu, jumpa pergi sampai syurga. Kalau guning anak Allah juga. Nak Tuhan kerak mula-mula. Subhanalladzi, maha suci daripada setua Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan. Takut dia mau kita joh kata Muhammad ni anak Allah, Muhammad ni sayang Allah, ramai sungguh lah. Lalu tu Tuhan kata subhanalladzi, maha suci yang asra bi abdihi, yang bawa jalan hamba ya. Tuhan patak terang Nabi Muhammad ni abdihi, hamba, bukan anak. Abdihi, hamba ya. Buat jalan mana? Minal masjidil haram, mula daripada Masjid Haram ilal masjidil aqsa, sudah kepada siapa di Masjid Aqsa. Jalan situ. Gano Tuhan tak buat naik? Nabi naik langit, naik Masjid Haram selalu. Ini asbab yang banyak, hikmah. Kalau ambil Nabi daripada rumah Ummu Hani atau di Eji Ismail tu, kalau ambil situ pergi belah perut sudah, belah dada sudah, lepas tu naik selalu, boleh ke tak? Boleh.
Tak ada kena pergi Masjid Aqsa tu. Tetapi dengan sebabnya orang-orang yang Tuhan nak orang panggil nak dalilkan kata Nabi ni pergi Isra' sungguh. Heret pergi kepada Masjid Aqsa dulu. Sebab Masjid Aqsa ni orang Arab apabila dia tubik nego di Syam, dia siapa sini boleh jalan ni, sebulan jalan ni, klik sebulan jalan ni. Orang biasa pergi tu ada dalam masyarakat Arab lah. Apabila dia pergi sini dulu ni, kalau orang tanya lah mana Masjid Aqsa tu, Nabi jawab so. Kalau Nabi naik langit selalu, kecek pasal tu boleh kata malah aku naik langit. Mana dalil nak aku rasa. Dia mau tolak lah. Dia mau tolak banyak lagi lah. Yang kira Abu Bakar lah. Abu Bakar tak apa, ya email hak tepa dah. As-Siddiq dia Abu Bakar ni. Satu untuk nak ambil dalil. Nabi kata aku semalam aku pergi di Masjid Aqsa. Orang habis pergi lah mana Masjid Aqsa, mengata mungkin semalam. Nabi royak so. Pitu nate bucu mana? So. Patu gotu duduk mana? So. Sungguh ni. Ini satu. Habis kita nak ada dalil dia. Cuba boleh kita tu nak ada dalil sikit. Sungguh saing rapat tapi dalil kena ada dah. Utai ibu-ibu tak apa boleh. Sen sikit kena sen dengan saing. Dengan saing kena sen juga. Nak saing lagi dengan aku. Tak kena buat tanda. Mudah kira belakang. Aku dah hilap berat dengan kamu. Kalau hilap aku supaya mati hidup. Sedap orang ada nak tu. Kita ni hayang dah. Ada dalil sikit. Kita buat gapo we ada dalil. We ada tanda, we dah macam boleh. Dalil kau jahat tu baik. Jahat dalil molek tu baik. Molek. Nampak tu baik kau tu orang kata mu main nak flag ada kan tu baik kau tu. Aku pergi kecek buat ya dalil tak gerak tu. Kalau kecek saja ya tahu. Kecek kan tak makan. Sungguh. Sebab kita duduk dalam woncong dalil tak molek dah. Kalau kita duduk dalam dalil molek, ya tu baik dalil molek. Jadi dalil ni penting. Situ. Yang kedua, orang jadi nabi ni kalau tak tepuh Masjid Aqsa, orang Yahudi tak terima. Nabi pun tak ada pergi kiblat ya. Nabi pun tak ada pergi Masjid Aqsa. Sebab di Masjid Aqsa ni penuh nabi-nabi duk timbul situ. Nabi Ibrahim orang bina Masjid Haram dengan Masjid Aqsa. Sahabat tanya berapa tahun tekah ya Rasulullah ya Rasul, tekah Masjid Haram dengan Masjid Aqsa ni bina ni. Nabi jawab 40 tahun. Nabi Ibrahim bina Masjid Haram dulu, lepas tu baru bina Masjid Aqsa. Dua-dua ni tekah 40 tahun Masjid Aqsa. Jadi apabila Nabi pergi Masjid Aqsa tu, Nabi kecek hak Isra', royak pada umat yang cerita pergi Masjid Aqsa, orang Kristian, orang Yahudi. Sebab sini ni kiblat orang Kristian, orang Yahudi sini ni. Boleh menyebab kata dia lemah hati. Sebab Nabi dulu-dulu marilah Nabi Papa. Lepas ada Nabi Ibrahim, lepas Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Pos semua, golek nak cuk sini. Nabi Musa pun anak Mesir. Lari pergi Madian, berlawan dengan Firaun, pergi sebelah terus nak sasak daripada 40 tahun. Wagak-wagak tepuh di siapa Masjid Aqsa juga. Kalau Nabi tak pergi Masjid Aqsa ni, orang kata Nabi pun tak ada pergi Masjid Aqsa. Jadi Nabi pergi Masjid Aqsa ni nak dalilkan, nak kata ning rasul, aku rasul. Tu hewak pergi sini. Sebab tak ada Nabi lepas dan Nabi Ibrahim, tak ada gelibat dengan Masjid Aqsa. Dua, boleh pergi Masjid Aqsa kan, tak naik langit selalu. Pergi Masjid Aqsa dulu. Yang tiga, nak ambil kepentingan Masjid Aqsa. Kepentingan Masjid Aqsa. Laguna Masjid Aqsa.
kepentingan ya. Kita nak ingat molek semaya Masjid Haram boleh 1,000 lah. 1,000 semaya. Semaya Masjid Nabi 1,000 semaya. Semaya Masjid Aqsa 500 semaya. Ganda tu ganda. Ya di 3 masjid ni orang panggil tiang agama, orang panggil apa? Satu lembaga daripada agama Islam. Sebab kata Islam kena ada Masjid Haram, kena ada Masjid Nabawi, kena ada Masjid Aqsa. Tak boleh telucuk. Tak boleh telucuk. Tapi Masjid Haram tak apalah. Masjid Haram, Masjid Nabi tak apalah. Tak ada masalah. Cuma learning tu pasal dia lah. Nyakit corona Mekah baikot sikit tu, itu bukan kata makna kata baikot asewigi. Baikot kerana menyakit itu masalah uzur. Tu masalah kaedah baikot ni masalah uzur lah. Tapi naik atas Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Hak dia jadi masalah besarnya Masjid Aqsa lah ni. Ni masalah besar lah ni. Bini isteri Nabi tanya, aku tak kuasa Nabi. Kalau tak silap saya Maimunah lah, tak silap lah saya lah. Tanya, kata Rasul, Nabi kata, semaya Masjid Aqsa boleh 500 semaya. Isteri dia kata, aku nak pergi baik mana Nabi? Jalan pun tak selamat. Jalan tak selamat, aku nak pergi baik mana? Dan di sana ada berlaku peperangan. Masa tu lah Nabi kata, kalau mung tak boleh pergi semaya juga, minta wi minyak gah tu siapa juga, wi cerah Masjid Aqsa. Tubuh tak boleh pergi tak apa, tapi duit untuk bela Masjid Aqsa tu kena siapa. Nak rakyat kata kita nak buat tidur Masjid Aqsa tak boleh. Masa tu Masjid Aqsa duduk di tangan orang Kristian masa tu. Tak ada duduk orang Islam lagi. Orang pergi buka mula-mula di Syam ni, Masjid Aqsa ni Umar pergi buka. Hari Umar pergi buka tu lagu mana? Nak gimbik Abu Ubaidah, nak gimbik anak kecil dengan baba Kristian tu lah. Dengan cara Masjid Aqsa. Orang cara Masjid Aqsa kata guna, aku nak nak kecil ni boleh nak serah kepada mung. Tapi syarat aku nak tengok Amirul Mukminin hak mung. Pemimpin mung. Abu Ubaidah hantar surat. Klik kepada Umar duk Madinah. Umar tengok surat, ambil uta serta dengan saing seorang lagi. Pergi naik ngok dengan uta. Naik pakai baju bertapung. Tapung setengah kata ada 17 tapung, setengah kata ada 17 tapung. Baju carik tapung, 17 tapung. Khalifah Amirul Mukminin Abu Ubaidah tengok Umar mari dah. Perjalanan ni lama lah, sebulan dah, minggu-minggu perjalanan ni. Dia pergi tengok Umar, minta tukar baju. Umar minta tukar baju sebab kita nak ambil anak kecil besar ni, nak buka, nak ambil, orang panggil nak serah anak kecil ni Masjid Aqsa ni. Umar kata Abu Ubaidah, tak arah aku duka cita, tak arah tubik pada mulutmu yang orang yang ku saya sekali. Aku tinggi bukan, aku tinggi dengan orang panggil tinggi aku ni dengan agama Islam. Hina aku adalah tinggal dengan agama Islam. Tinggiku dengan agama Islam, aku tinggi dengan agama Islam. Sebab Islam ni tinggi, dan aku hina dengan sebab tinggal Islam. Bukan kerana baju rosak, bukan dengan baju tapung, tak, bukan. Jimbik anak kecil dengan baba, dengan duk jaga anak kecil tu. Tuai wi anak kecil tengok. Aku boleh harap sebab dalam catatan dalam kitab aku, dalam Talmud ku, dalam takwin ku ni, orang yang adil, demo ni adil.
orang terima anak koci baju bertapung, dia mana orang adil. Aku berani serah, aku duk selamat. Orang Kristian dulu duk bawah agama Islam ada hak tinggi. Bukan seperti orang lain, orang Islam hidup di bawah peristiwa berlaku di India tu. Masalah besar di India lah ni, duk berlarak gegar juta-juta hari ni duk. Kita doa selamat kepada fok India, orang Islam India larak sebab tidak ada apa undang-undang ya tu ada masalah di atas hidup dengan orang Islam tu. Duk berlarak gegar. Minta Allah Taala selamatkan fok ya, dan minta Allah Taala buka ruang gapo hak dia nak tu, minta berjaya. Ini Masjid Aqsa. Kepentingan Umar pergi boleh, apabila masuk Khalifah Abbasiyah jatuh Masjid Aqsa. Pia ambil pula Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ketika dia nak ambil Masjid Aqsa tu, yang muda siapa tua Tahrirul Qudus, mulut dia dekat. Bila aku nak lepas Qudus? Bila aku nak lepas Qudus? Salahuddin Al-Ayyubi, seorang yang jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah Islam masa tu, setara mana tu mati kerana serabut, kerana umat. Hari yang mati tidak cukup kain tapai nak kapal dengan harta ya. Hari yang mati kain kapal tak cukup nak pergi kapal dengan harta ya. Ini Salahuddin Al-Ayyubi, seorang yang warak, seorang yang zuhad, seorang yang orang zahid sungguh. Zahid pula warak. Ini Salahuddin Al-Ayyubi. Bukan kata zahid, orang panggil zahid, walak zahid hati tamak dunia, tak. Seorang menjadi gajah, hari mati tak cukup kain kapal ya. Tak supaya kita duk mengaku zahid hari ni. Harta makan ni penuh dalam rumah, tak ada nak makan penuh. Kain baju bermari-mari, tandang buat tinggi-tinggi, tandang sore-sore tu, dia agak kata zuhad. Bukan payah. Zahid duduk di hati, bukan duduk di mulut. Yusuf Qaradawi puji Muhammad Imarat otak filosof, hati seorang warang, hati tasawuf. Kita mulut tasawuf, hati dia nak makan mata, dia nak cari pembayuk mata. Mulut atas tasawuf, hati cari pedah pembayuk masuk kocek sama. Nauzubillah min dzalik. Saya duk ayat dah kata orang duk agak tasawuf besar dalam Afrika, tempat kering rotang, duk agak kata ya ni ahli sufi, ahli sufi. Orang mengikut sufi sesak, tapi bapak sufi kaya. Tu tasawuf pasal mana wallahu alam, saya pun tak tahu juga. Tetapi fofok ulama tasawuf jadi iktibarkan seperti Abdul Qadir Jailani, Junaidi, Qusairi, dia tak bilangkan ilmu tasawuf selama mana ilmu itu tidak bersakut dengan Al-Quran dan Sunnah, dia tak bilang. Ini nak kata Salahuddin Al-Ayyubi, saya ingat khutbah Arab, ulama Arab seperti Umar Hashim, dia baca khutbah, dia panggil dalam khutbah ya, aina Salahuddin, di mana Salahuddin pada hari ini, untuk nagi Tahrirul Qudus, nagi melepaskan Masjid Aqsa. Matlah nagi kira Masjid Aqsa, berita Masjid Aqsa kita tak ada, kita tak luar nak kita tengok gapo duk berlaku, hidup mati orang di sana. Wallahu alam lah sini. Tapi 3 masjid ni, dah lah sejak 3 ni orang Islam berasa di dunia. Tetapi kalau 3 masjid ni ada masalah, orang Islam tak ada berasa, buaya tak cak lagi tu. Buaya api tak sapa, api dah tapi tak tembak siapa dia tu. Ini nak kata satu benda Masjid Aqsa ni penting dia dalam orang panggil dia dalam pandangan Islam. Satu situ. 3 sebab. Sebab apa pergi Masjid Aqsa dulu? Satu, kerana nak ada dalil. Yang dua, kerana Yahudi, kiblat Yahudi, Nabi dulu pergi situ belakang, dan Nabi ambil kepentingan
orang apa? Orang Masjid Aqsa ni dalam umat Islam. Umat ya penting dalam sebab kiblat mula-mula hadap Masjid Aqsa. Kiblat mula-mula tu. Kita semaya mula-mula turun fardu tu, lepas Nabi turun Isra Mi'raj, hadap kat mana semaya mula? Hadap Masjid Aqsa, bukan hadap kat Kaabah. Kiblat dulu situ tu. Tapi kalau orang Islam tidak ambil berat dengan Masjid Aqsa, tak ada tahu, tak ada ambil tahu, tak ada berdoa gapo, wallahu alam lah. Faita pakat kira situ. Dan orang panggil gapo sini mula Masjid Aqsa allazi barakna haulah, yang Tuhan berkatkan di keliling-keliling Masjid Aqsa. Tuhan berkatkan, Allah Ta'ala berkat, barakah. Ulama kata dua berkat. Satu berkat di segi dini, agama. Golek ke Rasul nak timbul situ, dia bagi tengok Nabi Ibrahim, kubur Nabi Ibrahim ada situ. Ingat molek kubur hak sahih, hak ulama wani duk letak. Dua kubur hak Nabi. Satu kubur Nabi Muhammad duk Madinah, Masjid Madinah. Yang kedua kubur Nabi Ibrahim duk di Aqsa tu. Dua kubur ni diagakkan, orang panggil bukit agak, yakin Muhammad yakin, Nabi yakin, kata kubur Nabi Madinah duduk situ. Kubur Nabi Ibrahim so lagi lain dah tu, tak sedut gambar lah kubur Nabi. Semua kalau duduk agak-agak semua dipalsu belakang. Marilah kubur dia lain daripada dua kubur ni. Orang kata kubur Nabi Soleh duduk situ, kubur Nabi Harun duduk sini. Wah, ya boleh. Tapi kalau seorang beriman, saya dengan Nabi kata kalau aku pergi Mesir aku nak tunjuk kubur Nabi Musa. Sebab apa kubur Nabi Musa kita tak bunyi? Tak biasa bunyi kubur Nabi Musa duduk mana? Sebab Nabi kata kalau aku pergi Mesir aku nak tunjuk sendiri. Kata kubur Nabi Musa duduk mana? Tapi Nabi tak pergi. Lalu tu apabila dia nak tunjuk kubur Nabi Musa, ingat hadis ni, tak boleh. Nabi kata aku nak tunjuk sendiri. Pani Nabi tak pergi. Cari buku. Tu nak ingat molek. Dia mau kata kubur tu kubur Nabi dan ya kubur Nabi. Lah nak kata kubur Nabi bagapo-gapo. Tapi ingat molek, kubur hak cerak dua. Satu kubur Nabi Muhammad, yang kedua kubur Nabi Ibrahim. Berkat di segi agama. Gapo? Nabi tu bakit situ. Nabi golek ke situ belakang, Yahya, Isa, Nabi lain lagi golek ke duduk di bombing tu. Itu satu situ dah. Dan berkat di segi barakna haulah lin, Tuhan berkatkan di bombing di keliling Masjid Aqsa tu, berkat di segi tanah taneme iaitu sumber lebih pada sumber tempat yang lain. Ini fisik sikit. Lepas tu kalau punah situ, la khairukum idza fasada ahlus Syam. Nabi biasa kata lah, tidak ada kebaikan idza fasada ahlus Syam, apabila punahkan ahli Syam, punah orang duduk dalam Syam, orang dalam Palestin. Nabi kata fala khaira fikum, tidak ada jenis kebaikan bagimu sikit apa. Pia nak kena dunia, pia nak kena gapo pergi kena situ. Nak kena umat Islam pergi kena situ dulu. Habis dia mau tibuk sangat situ tu. Tak cuk. Seorang ulama Urdun biasa kata di dalam halaqah ngajar ya. Orang tanya lagu mana ni Aqsa ni kita ni. Lagu mana Masjid Aqsa fak kita je hari ni? Tuk guru yang awak guna. Moga tengok negeri Arab Bira pun tidur, negeri ni pun tidur sebab kata Aqsa ni tak sedengar. Kalau sorak masuk negara oleh sorak tu kan. Tuk guru Arab kata belawi manusia tak pada Masjid Aqsa pada hari ni. Satu hari janji ya Allah benar, kata orang Islam akan menang, orang Islam menang. Sedangkan pada hati manusia tak ada masuk capur. Ini menyebabkan Allah saja benar, bukan capur dengan tangan manusia dak. Apa gerak kelimah tu.
Nak kata belayar tak padus situlah, lepas. Dia nak padus ikut dia. Tapi ingat satu hari Masjid Aqsa akan menang. Tapi menang itu menyebabkan Allah Ta'ala wa'wi menang, bukan manusia duk masuk capur dak kali. Ini Masjid Aqsa alladzi barakna haulah. Patu Tuhan bawa jalan Isra' Mi'raj tu untuk gapo? Linuriyahu min ayatina. Tu hak pau nak mula. Supaya kita tengok, Tuhan we tengok tanda-tanda kami. Daripada nabi kriak. Gapo hodok saya duk royak sadi menjak minit mula-mula saat ni nabi kriak, nabi susah, nabi luka, nabi apa. Kita tengok hak Tuhan duk janji kata ni syurga, ni neraka, ni orang neraka dia, ni orang mengupak, ni orang buat fitnah. Kamu tengok Muhammad. Kita tengok. Tu min ayatina innahu huwas samiun basir. Sungguhnya Allah Ta'ala tu amat dengar, amat tahu. Fak ahli tafsir kata Tuhan wari innahu huwas samiul basir ni, kerana ayat ni sudah di innahu huwas samiul basir, dengan hikmat Nabi duk ngadu di Allah Ta'ala kau masa dia klik di Taif tu. Tuhan kata ya dengar bagi hak Nabi duk ngadu, dan ya nampak bagi hak orang musyrikin duk buat di Nabi, ya nampak. Ya dengar, ya nampak. Innahu huwas samiul basir. Lalu tu faedah, insya-Allah lah faedah buku Isra' Mi'raj ni. Tahun ni saya nak dalam betul mikir sikit. Isra' Mi'raj ia tak padai dengan kira dengan otak saja. Ya bukan kira dengan otak, ya benar sam'iyat. Kita kena buka ya iman, ya mari. Habis anak-anak budak kita tu, anak-anak halus kita kelik royak tu. Takut ya tak biasa dengar Isra' Mi'raj hari mana ya dengar. Ya kita tengok katung dulu dengan Isra' Mi'raj. Saya duduk sia tu. Nama kita pergi goyak ni. Rana cikgu katung-katung duk royak ni. Habis saya kata cikgu tadika, cikgu kirati, den sikit Isra' Mi'raj kepada budak-budak tu di tangan dia tu. Kita masuk kisah. Sebab kisah ni masa Nabi royak tu orang kata kepala belaka. Tak tangan tas dai, tepuk tangan, siuk sunat. Mana ni? Abu Jahal tu jadi kosok hari tu. Tak suka Abu Jahal. Nabi duk mendengung klik pak Isra' Mi'raj. Orang klik sampai subuh. Duk mendengung. Tak ada ayat piyah lagi. Tu fardu dah semaya. Tapi Nabi semaya seorang lah. Orang lain tak semaya lagi. Habis mula di Zuhur. Orang Islam maya mula di Zuhur. Sahabat semua memula di Zuhur. Lalu tu Abu Jahal lalu tengok dulu sing gapo mu nak ayat apa hari ni Muhammad, mu ada apa tu? Oh ada. Gapo? Semalam aku pergi Masjid Aqsa malam. Aku pergi di Baitul Muqaddis. Abu Jahal stok dah. Kalau mu nak ayat apa orang? Apa orang mu nak orang suruh dengar mu kecek ni. Abu Jahal kata tahu dah benar ni ya hari ni. Apa orang mu nak pakai orang, mu nak dengar, mu nak suruh koyak kepada belaka dak falim kau. Nabi kata mungkin panggil. Nabi nak sabar. Abu Jahal nak mai cerita katung cara ya. Oh Abu Jahal naik perakat atas bukit sofa dah. Fak Bani Lu'ai. Oh yang panggil anak tok yang kelapai. Tok yang 2, tok yang 3, tok yang 4, tok yang 5, tok yang 6, tok yang 7, tok yang 8. Pia-pia anak cucu Bani Lu'ai mari belaka. Oh kena habis. Panggil orang Arab ni tak leh bagi panggil tok-tok pasal bakar-bakar ni naik ni. Fak kita cuba kita belaga 2 bakar tak dia waris lagi. Belaga 3 bakar tak waris lagi. Cuba belaga boleh 7 8 bakar. Orang tu loi. Cuma lah ni kita bila sekadar 2 bakar. 2 bakar 3 bakar. Tok nyuk-nyuk sudah. Lepas tu lakah tu tak tahu. Kalau kira sungguh belaga yang diwaris habis tu kampung. Kalau belaga sungguh. Siapa boleh 10 bakar. Ya mari lah. Lalu tu Abu Jahal ni angin sedap hari ni.
Panggil Nabi Muhammad mengoyak gapo mun raya. Oh Nabi kata semalam aku pergi jalan di Baitul Muqaddas. Orang tepuk tangan lagi, tak tangan atas kepala lagi, katak punggung lagi, siup sunah lagi. Orang nak terima tak boleh. Mai kan orang pergi bulan-bulan, kita pergi semalam tak boleh jadi. Lalu tu Abu Bakar sorang lah. Orang kata cari Abu Bakar, mu tak dengar nak Simon. Mu tak dengar nak Simon. Simon duk jadi pon, duk oyak gapo tu. Oyak gapo? Kata yang pergi Baitul Muqaddas malam. Ya, ya royak sungguh mana? Mu tak bahu saya dah. Aku tak bahu ya royak sungguh. Oh kalau gitu tu Baitul Muqaddas. Kalau ya naik langit patut turun mula royak kata, ku percaya lagi. Oh naik langit nah bukan Baitul Muqaddas. Ni Imam Abu Bakar. Imam pasal Abu Bakar ni naik langit tu dah. Fa ni dia pening Baitul Muqaddas baru. Sebab dia percaya Rasul ya. Rasul ya gapo benda boleh berlaku. Wa ala kulli syai'in qadir. Tuhan dah ya kuasa semua. Nak bawa Muhammad pergi dana ya kuasa. Abu Bakar ya ada ibu Imam hak tu. Hak ni ya Imam tu le kering, fa Abu Jahal, fa ni tu le kering fa ni. Apa panggil fa tak apa. Tak apa dengan sebab tak ada email. Kalau ada email percaya pula. Gitu kita jangan duk gaduh lah orang yang tak ada hidayah. Kita jangan gaduh duk pongah. Ya tak apa cara ya, pening kau tu, pening kau ni, hayang kau tu, hayang kau ni. Kerja tak semaya, makan benda pelik, duduk kau tu sebab apa? Email yang nak hukum tak boleh. Lalu dia tak apa. Puasa orang puasa ya tak puasa. Orang kuat zakat ya tak kuat zakat. Orang semaya ya tak semaya. Orang wadu semaya dah tu. Bawa orang kereta misalnya terdebat kereta bawa pergi jalan dah tu debat lengok lah kereta orang setel kereta semaya belakang ya tak apa ya tak apa boleh situ sebab warung dah tu menang semaya mungkin semaya tu foto semaya fighter dah tak apa jaga dak semaya naudzubillah min zalik dah habis kita jangan gaduh orang panggil apabila dia lega ni dia tak apa sebab Abu Jahal tu dia tak ada email dia tak apa dia tak apa panggil orang belakang mari fok mani lu ai mari tengok Muhammad nak kecek ke apa hari ni. Oh jadi tak apa cara dia gitu. Seseorang tak Muhammad Musa kecek apa aku sedengar dia. Tu siapa masuk dengan dia nak lawan. Ni dak bunyi kata Baitul Muqaddas. Selalu dah agak. Panggil habis orang Mekah mari dia tak pergi Muhammad. Nabi kata semalam aku pergi di Baitul Muqaddas. Tak tangan di kepala selalu dah. Siaplah kawan guru kita. Kok mana ni? Sehingga menjadi murtad. Al-Hasan goyak kata banyak orang Islam murtad pada hari itu. Kita tunggu orang gila. Tak boleh jadi. Orang gis bulan kita tes malam tak boleh jadi. Dia tak padai dengan kira otak yang percaya dengan iman. InsyaAllah minggu apa dah. Minggu apa saya nak kecek Nabi jumpa gapo melalui hadis sahih. Saya ya ada Isra Mi'raj ni ya ada hadis sahih, ya ada hadis hasan, ya ada hadis dhaif. Lepas tu ya ada hadis becing. Tidak ada becing, hadis maudhu', hadis palsu. Dibuat-buat palsu di atas Nabi. Ini ulama kat dah. Sehingga Ibn Hajar Asqalani buat satu kitab dinamakan bagai dipelekkan di dalam bulan Rajab. Tu bukan Tamadah Ibn Asqalani ni. Ibn Hajar Asqalani biasa buat kitab ya dah. Untuk sekat-sekat hendak menyebabkan kelebihan bulan Rajab dahulu hilir. Bulan Rajab ni dia tak ada lebih gapo ni. Cuma Nabi banyak puasa. Nabi banyak puasa bulan Rajab. Lepas tu bulan Rajab ni walaupun ada hadis dhaif di segi betul doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkatlah aku dalam bulan Rajab dan gapo dia panggil berkat aku bulan Sya'ban dan minta wisapa umurku bulan Ramadan. Pau di bulan Ramadan. Atau ada hadis dhaif boleh kita kata Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadan. Nama wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Boleh kita kata. Itu ada satu hadis yang walaupun paling orang panggil walaupun dhaif tetapi betul doa tak ada mengapa. Tetapi telajak
telajak deret-deret dahulu ile gotu goning ini bahaya sikit. Orang duk royak kelebih bulan Rajab minta peksak sikit hadis yang duk royak tu sahih setara mana. Ada le Bukhari ke, ada le Muslim ke, ada dalam Abu Daud ke, ada le Tirmizi ke, ada le Nasa'i ke, ada Ibnu Majah ke, ada dalam Musnad Imam Ahmad ke, Muwatta ke, Daruqutni ke. Ada ke dak le Sunan Milate tu. Kamu duk ramuk ngotok sepala deret-deret. Itu saya minta fat pada orang royak pada bulan Rajab tu. Fuat-fuat duk royak kelebih bulan Rajab tu minta hita. Tak ada le Bukhari, kita le Muslim. Tak ada le Muslim, kita dalam Abu Daud. Tak ada le Abu Daud, kita Tirmizi. Tak ada Tirmizi, kita Nasa'i. Milate Sunan duk ada. Hok orang kat kerang hadis dah. Kalau tak ada dalam milate ni hadis ni digonjang atau dihukum dihujung oleh ulama besar-besar. Tu peh cara nak royak kelebih tu minta sakuk cenduk wi kena. Cenduk 9 cenduk hak masyhur. Cenduk ni cenduk geda merah. Lain dah geda ni wi ingat sikit bahaya. Nabi kata nak bahang tahku ni bukan seperti bahang tah lain. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa bahang di atasku dengan sengaja, tu yang cedek tempat yang masuk neraka. Ni duduk tak meja dengan kira ni kalau bahang Nabi cern masuk neraka tu dah. Sebab Nabi kata bahang di atas dia bukan seperti bahang tah lain. Bahang di atas Nabi, Nabi tak kata, kita kata Nabi kata, Nabi tak royak, kita kata Nabi royak, Nabi tak buat, kita kata Nabi royak, Nabi buat, cedek masuk neraka lebelah. Cedek masuk neraka lebelah. Ini tepat kita kena beringat sikit. InsyaAllah minggu dapat kita akan nak kecek Nabi jumpa gapo, lagu mana barak yang melalui hadis moyak dari Imam Muslim atau daripada Tabarani, Bazar, boleh kita nak berdasarkan kepada merayak dan dihukum sahih oleh Ibnu Katsir lagu mana, kita akan dengar cerita minggu dapat insya-Allah. Ada pun nak tanya, ada tanya kita ni. Lalu insya-Allah sekadar saja aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa huwa bid'u amri ila Allah innallaha basirun bil ibad.